media kita pada petang ini, ya, di hari yang mulia ini, okay, dengan lafaz bismillah. Okay, pertama kalinya saya ucapkan selamat datang kepada semua rakan-rakan media. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih atas kerjasama dan sabar, ya, dalam menanti, kan. Dan apa-apa pun, pertamanya saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang bersama dengan saya, iaitu saya panggil Abang Leman lah, dekat yang baju hitam ni, dan yang sebelah saya ni adalah rakan media juga, saya panggil dia Abang Syah, ya. Dan bersama saya hari ini adalah Nurul Aira Wani, ataupun dikenali sebagai Wani Comel dalam media sosial. Jadi sidang kita pada hari ini, seperti kenyataan media yang saya letakkan, adalah lebih kepada untuk menjelaskan dan juga kita nak menerangkan semula apa kisah di sebalik Wani ni, apa yang berlaku pada diri beliau dan apa yang beliau sedang hadapi. Mungkin setakat pada tu, dan mungkin adalah sedikit-sedikit yang akan kita kongsikan kepada media sedikit yang selebihnya. Jadi tanpa buang masa, saya akan serahkan sesi ini kepada anak buah saya, iaitu Cik Wani, untuk beliau sendiri ceritakan bagaimana dan apa sebenarnya yang berlaku, terutamanya pasal keadaan beliau yang tak boleh berjalan. Sebab apa yang kita dengar lain, apa yang berlaku pada beliau lain. Jadi saya serahkan pada beliau lah untuk terangkan pada media dulu. Okey, Wani, cerita dulu. Cakap. Sebenarnya yang macam mana saya tak boleh berjalan tu, asal ceritanya saya jatuh. Waktu jatuh tu saya 2017. Waktu tu. Dan saya jatuh tu, waktu tu saya demam. Saya bangun nak pergi bilik air, jatuh, dan saya cuba bangun lagi, dah memang tak boleh berdiri lah. Kaki saya dah macam sendi dia dah macam tak boleh nak tampung saya dah, macam tu. Start tu saya tak boleh berjalan 2017, 2018, 2019 tu baru saya tu. Rasa jatuh, rasa sakit kan? Bukan sebab berat badan ke, bukan ya? Bukan. Okey. Jadi bilanya Cik Wani ada jumpa dengan wakil-wakil D-Hubs ni? Saya jumpa dengan diorang waktu tu lepas raya tahun 2019. Lepas raya dalam bulan berapa saya tak ingat. Asalnya diorang jumpa saya, ni saya cakap terus terang, diorang jumpa saya dalam berita online, Sinar Harian. Sinar Harian. Diorang jumpa saya dalam tu. And then apa yang saya boleh cakapkan, saya nak betulkan dekat sini, bukan saya yang cari belah sana, tapi diorang yang cari saya. Diorang jumpa saya dalam Sinar Harian, berita online. Sebab waktu tu ada macam wakil kampung datang melawat saya, dan diorang bawa untuk cari orang yang sanggup bantu saya. Macam tu. Membantu anak gadis yang kat kampung ni lah. Membantu saya yang tak boleh buat apa-apa ni. Itu sebenarnya ceritanya. Boleh secara detail apa yang berlaku, perbincangan, perjumpaan itu? Perbincangan? Apa yang berlaku antara pertemuan Wani dengan di Produk perhiasan. Pihak sana? Awalnya Awal. Awalnya diorang datang dan diorang cakap dekat saya boleh tanggung awak untuk buat pembedahan. Pembedahan apa yang boleh sebut? Saya tak reti bahasa Inggeris, tapi potong usus. So Wani setuju? Ya, saya setuju, tapi awalnya saya tak setuju. Tapi diorang cakap, tak apa, awak buat, saya boleh jamin awak akan senang di kemudian hari. Dia cakap Atas kapasiti apa yang senang tu? Sebab perjanjian yang dia bagi tu, dia cakap saya akan tolong awak, keluarga awak. Saya takkan biar awak duduk macam ni lagi. Saya akan bantu awak sampai awak berjaya. Ini siapa yang bercakap ni waktu tu? Alif lah. Yes. Datuk Seri Alif. Siapa yang bercakap tadi? Alif. Alif. Okay, apa yang membuatkan Wani setuju? Sebab
Sebab saya fikir keluarga. Tapi Wani tahu Wani atas dasar dalam perjanjian itu Wani akan bercerita benda yang berbeza dari apa yang berlaku pada Wani. Wani tahu. Tak tahu. Teruskan ada apa-apa. Berkaitan tawaran apa kontrak tu macam mana? Kontrak yang saya tantangan tu. Cerita sikit. Kontrak tu saya tak tahu tentang kontrak tu. Dia tak Diorang pernah baca hanya- kontrak tu. Diorang hanya datang kat saya lepas saya break. Diorang buka halaman yang sepatutnya saya sign saja. Tanpa baca. Tanpa baca. Apa yang membuat Wani kecewa sangat sekarang ni? Apa yang membuatkan Wani sangat kecewa? Rasa maruah keluarga saya dipermainkan. Okey. Ambil masa sikit Lepas tu orang luar macam kau pemalasnya, semua benda kau nak minta tolong orang, semua benda kau nak orang bantu kau, berdirilah atas kaki sendiri. Tapi orang luar tak tahu macam mana keluarga saya. Orang luar tak tahu macam mana kesusahan kami. Bukan kami tak pernah usaha, cuma rezeki Allah bagi pada orang lain, bukan kami. Dan kami pun tak meminta pun. Sebab tu orang cakap apa pun saya diam je, sabar je. Okay, sebelum sidang media ini diadakan, ada tak usaha untuk berkomunikasi dengan pihak di belah sana? Ada saya. Apa yang cuba Wani sampaikan kat belah sana? Saya cakap saya berhubung dengan staff dia. Saya cakap, akak boleh tak saya nak baca kopi kontrak? Saya cakap. Lepas tu dia cakap tak boleh. Bukan tak boleh, macam kontrak tu ada dekat lawyer. Dia cakap semua lawyer yang handle. Dia cakap. Lepas tu saya cakap, dia akan berhari-hari saya minta benda tu. Kalau saya minta pertama kali tu 2 hari baru dia balas. Dia cakap tak boleh, ni kontrak tu ada dekat lawyer. Dia cakap macam tu. Staff tu masih bekerja lagi. Alasan Wani nak baca balik kontrak itu sebab apa? Sebab saya daripada awal saya sign tu, saya tunggu bila diorang nak bagi. Kalau betul diorang jujur dengan saya, bila diorang nak bagi. Tapi tak ada. Bagi kopi Yes. surat tu lah, okey. Okay, sekarang ni ada tak apa-apa yang sepatutnya Wani dapat tapi tak dapat? Apa yang diorang janjikan? Apa artinya? Apa yang diorang janjikan? Diorang janjikan diorang akan jaga kebajikan saya, keluarga saya. Diorang akan Bajikan yang macam mana? diorang cakap kalau saya dengan diorang akan bagi saya rumah, akan bagi saya kereta, akan menyaralah hidup saya dengan keluarga saya. Tapi sejak ada semua tu, keluarga saya dah tak ada yang bantu dari luar. Memang kami dah macam apa? Memang tak ada yang bantu. Kalau dia tak ada orang lain yang bantu. Dia cakap mulut je lah. Ini atas status sebagai seorang duta kepada produk tu ke apa? Janji-janji ni. Antara yang dijanjikan duit berapa wang tunai apa semua apa yang Antara dijanjikan? yang Wani tahulah. Dia cuma kalau saya tahu pun dari kontrak tu je. Apa dia? Tahu tak wang tunai ke apa ke? Maknanya sebelum tengok kontrak tu. Ha. Sebelum tengok kontrak tu tahu tak berapa duit Apa yang patut Wani dapat? Yang dijanjikan Yang Yang diberitahu dijanjikan. habuan berapa kalau jadi duta. Tak ada. Maksudnya tak jelas lah apa yang dijanjikan tu. Tapi siapa yang tolong? Lepas tu ada satu badan NGO yang datang tolong ulurkan bantuan. Lepas tu saya terpaksa meminta daripada orang yang tak boleh dikenali. Orang yang tak boleh disebut. Saya meminta pada dia. Hanya pada dia je saya boleh mengadu. Okay. Sekarang ni Wani nak okay. Dengan sekarang ni Wani nak minta apa daripada pihak sana? Sekarang ni apa yang Wani nak? Apa yang wanita Tak, apa yang dia orang janjikan dah selesai. Atas apa yang dia orang janjikan sama ni.
Maksud Wani rumah, kereta tu ke apa? Terpulang ada orang. So dalam waktu sekarang Wani sedang menjalani kehidupan yang agak sukar ke macam mana sebenarnya? Suka. Sebab ketiadaan sumber kewangan, betul? Sebab orang fikir Wani dah senang lah maksudnya. Dia Sedangkan Wani tak dapat kesenangan tu. waktu dia menghubungi seseorang tu, dan orang tersebut saya tak boleh bagi tahu siapa. Dan orang tu menghubungi saya di page saya Viral Kini, dan dalam masa yang sama saya ada buka satu badan NGO untuk tempur untuk elakkan scammers dan anti rasuah. So saya cadangkan dan saya buat fundraising untuk pihak dia untuk membantu beliau, dan lebih kurang saya dapat dalam RM3,500 pada waktu itu dalam tempoh 3 hari fundraising untuk pihak dia, dan saya ke Jerantut untuk beri sumbangan tersebut, dan saya melihat sendiri keadaan kejadian rumah dia macam mana dan apa yang, sebab dia tak baca kontrak, saya pun tak baca kontrak, saya hanya badan NGO saja, dan saya pergi dan baru sekarang lepas saya baca kontrak tidak sama dengan apa yang dijanjikan. So dia ingin apa yang dijanjikan, dan dia ingin pelepasan diri dia daripada kontrak, daripada dia teraniaya. Untuk pengesahan, untuk pembedahan tu ditaja oleh sebelah sana, sebelah khusus tu. Okay Wani, sewaktu video dirakam Wani minum produk tu, adakah Wani dipaksa ke ataupun sekadar lakonan ke macam mana? Saya terpaksa menjalankan kerja saya. Tapi walaupun Kontrak saya lah, yes, Tapi betul lah consume benda tu. hanya depan kamera saja. Mana tu makan depan tu? Ya, makan depan kamera dan belakang saya tak makan. Saya berjalan pun atas pembedahan, dan saya jaga makan. Bukan sebab produk tu. Okay, sekarang ni Wani fikir macam pihak sana menggunakan Wani lah, eksploitasi Wani untuk larikan produk macam tu. Lepas dapat bantuan daripada Viral Kini tu jadi. Lepas saya dapat bantuan daripada pihak Viral Kini, tengah hari diorang balik, petang tu pihak sana sampai. Saya tak tahu diorang buat apa kat luar, sebab anak buah saya cakap, ni ada orang ni datang, dia cakap macam tu. Lepas tu dia masuk, duduk, lepas tu diorang pun macam perlis saya. Ada orang tu cakap, "Sihat ke Wani?" Lepas tu yang seorang lagi cakap, "Sihat lah, kan banyak dapat bantuan tu." Dia cakap macam tu. Terus ada orang cakap, "Awak ni tak kena budi, tak kena jasa." Tu bila tu? 13 hari bulan. Selepas Bulan lepas. bantuan, Ya, Bulan lepas selepas dapat bantuan ni. hari yang sama saya terima bantuan tu. Dan pada hari yang sama juga dia terima, pada hari yang sama juga dia terima kontrak yang sepatutnya dibaca sebelum ni. Maksudnya dia dah baca lah kontrak tu. Tapi kontrak tu Pada hari yang telah dikoyak. Pada hari yang saya sampai dan Dikoyak? saya balik. Yes. Sebab dia koyak. Atau dia ada Tak cerita tahu. sampai koyak. Cuba cerita apa yang berlaku masa dia datang tu. Dia datang, lepas tu dia cakap, "Awak ni memanglah awak tak kena jasa, awak nak jatuhkan perniagaan bos saya." GM dia cakap. Apa? GM. Lepas tu saya cakap lah, saya tak nak jatuhkan sesiapa pun, saya tak ada benci sesiapa pun. Saya cakap macam tu. Lepas tu adalah lagi yang dia cakap kat saya. Lepas tu dia minta kontrak ni pada satu lagi staff dia. Lepas tu dia bagi, dia letak saya nak ambil, dia ambil balik dan dia koyak terus kontrak ni. Bermakna kontrak ni saya tak sempat baca masa dia masih elok. Dia koyak tu maksudnya dengan harapan benda tu terbatal ataupun macam mana? Saya tak tahu. Tapi berapa lama Wani bersama dia orang? Patutnya kalau sign kontrak ni. Tahun Selentip ni. tahun lebih. Ni koyak ambil kontrak. Okay. Walaupun dah koyak tapi boleh baca kan kontrak tu. Ini bila kita bersambung boleh baca lah. Bersambung Lepas kita sambung pun boleh baca So lah. lepas baca tu apa yang tak puas hati dekat kontrak tu? Sebab Sebab baca. kontrak ni berat sebelah. Mungkin lawyer boleh mention apa kontrak yang apa syarat-syarat yang telah dilanggar. Belah tu. Okey, ini perkara yang menarik lah untuk kita ulas. Yang mana
dia ada, bila kita sambungkan setiap klausa-klausa yang ada, kita sambungkan setiap klausa-klausa yang ada ni, ia nampak kelihatan seperti dia dah plan awal. Dia dah plan awal nak mengambil kesempatan. Itu yang kita nampak lah. Ini kita bukan suka-suka tafsir, tapi berdasarkan apa yang kita baca. Okey, saya baca satu klausa lah. Saya baca satu klausa untuk media. Dan rasanya semua orang pun boleh nampak apa yang tak kena. Okey, pihak pertama dengan ini bersetuju dan mengaku janji atas dasar sebagai balasan kepada persetujuan pihak kedua membuat bayaran kepada pihak kedua sebagaimana berikut. A. Subklausa 2.1, sejumlah yang menurut budi bicara pihak pertama atau sejumlah ringgit Malaysia 3,000 sahaja sebulan bermula dari suatu tarikh yang akan ditetapkan oleh pihak pertama atas budi bicaranya mutlaknya dan akan dimaklumkan secara bertulis kepada pihak kedua kemudian daripada ini. Klausa ini saja menunjukkan kontrak ni dia macam tak habis pun ada, macam dah habis pun ada. Jadi dia vague kat sini. So sama ada dia nak bayar ke atau dia tak nak bayar. Dia nak bayar tapi dia letakkan satu lagi tarikh. Maknanya satu tarikh yang dia belum tetapkan lagi. Jadi kita kat sini kalau kita bawa isu ni ke depan, maknanya kita memerlukan satu deklarasi lah daripada pihak mahkamah sekiranya kita berhasrat untuk meneruskan ni secara perundangan. Tapi apa yang saya bacakan ni salah satu daripada klausa yang menjadi konflik dalam ni. Dan kemudian di klausa 8, dekat klausa, maaf lah dia dah terkoyak-koyak ni, kita susah sikit nak baca. Tapi yang koyak ni pun tak ni juga. Okey. Klausa 8, dia ada satu klausa aku janji. Saya tak klausa. Klausa 6, maaf. Klausa 6 klausa 6 aku janji pihak pertama. So dekat sini dia cakap dia akan membuat bayaran lah seperti mana dinyatakan dalam perenggan 2.1 yang klausa tadi tu. Itu antara aku janji. Aku janji dia yang lain pula, dia letak dekat sini. Segala kos perubatan meliputi pembedahan atau rawatan akan ditanggung pihak utama. Okey. 6.5 dekat sini dia menyatakan menyediakan tempat tinggal dan perbelanjaan harian yang difikirkan munasabah semasa berlangsungnya rawatan atau pembedahan yang dinyatakan dalam perenggan 6.4. Jadi saya rasa bahagian 6.5 ni mungkin Wani boleh terangkan kot. Lepas pembedahan tu apa yang berlaku. Jadi boleh tanyalah kalau nak tahu. Saya cerita ringkas berkenaan kontrak ni. Jadi Cuba ni kita apa yang kontrak berlaku sebab Lepas pembedahan ni. Lepas saya keluar keluar last pembedahan tu, hari saya keluar tu dah tak ada apa-apa dah saya dengan hospital, tak ada check up, tak ada apa. Yang macam tu je. bila lah? Bila? Di mana? Hospital Mana? ada HUKM. Bila? Bulan 9 dah 8 macam tu lah. 8. Tahun lepas. 2019. Maksudnya kos perubatan pihak sana tanggung, cuma follow up lepas tu tak ada. Dan in fact saya yang tanggung. Apa efeknya pembedahan? Kalau saya makan sakit. makan Sakit. Dia jadi macam pedih. Lepas tu dia macam ambil dalam seminit macam tu dia nak baik balik. Kesan tu sampai sekarang ke atau macam mana? Sampai sekarang. Adakah Wani rasa sakit tu sebab tak betul-betul jaga lepas operate tu Sebab sebelum ni saya tak sakit pun perut. Sebelum pembedahan saya tak ada sikit pun sakit perut. Lepas habis operate tu, waktu tu perut saya masih baru nak baik. Saya join program yang dianjur ke pihak sana. Pihak sana juga. Berapa bulan selepas pembedahan? Sebulan. Program apa? Program HOML. Dan saya tak buat rawatan check up balik sebab laporan hospital saya bukan pada saya. Dia pegang pihak sana.
data perubatan apa semua daripada sana? Ada alasan tak yang diberikan dia orang tak tolong Wani ke apa? Tak ada, saya cuma cakap, saya ada kontak masa saya cakap, akak, ada seorang dia punya GM dia, saya cakap, akak, saya nanti ada check up. Saya cakap, tak apalah Wani, nanti kita uruskan kemudian. Dia cakap, tapi senyap macam tu, saya pun diam lah. Okey, sekarang ni maksudnya Wani cuma nak tuntut apa janjikan seperti duit. Lepas tu dengan tak puas hati sebab ekspektasi Wani sebagai duta produk macam tu. Dan dia nak membatalkan kontrak terhadap dia dan dia boleh hidup seperti biasa. Tamatkan kontrak. Tamatkan Tamatkan kontrak. Tamatkanlah, tamatkanlah. Setakat mana yang dah berjalan ni, setakat itu je lah. Kos pembedahan siapa tanggung? Kos pembedahan dia tanggung pihak sana Pihak sana lah. Yang tahun lepas tu. tahun lepas. Yang bariatric lah. Baik. Wani, tadi macam dalam kontrak tadi lawyer dia bagi tahu kan bulan-bulan dia akan bayar 3,000 kan. So setakat ni memang dia pernah bayar 3,000 bulan-bulan ke atau memang langsung tak benar? Berapa Wani dapat selama Wani Selama saya kenal dia, saya cuma dapat duit daripada dia tak sampai 1,000. Duit apa tu Wani? Dia bagi duit apa tu? Yang tak sampai Duit 1,000 tu? Belanja. untuk saya menjalankan tugas saya konten. Konten. untuk untuk buat konten konten. produk. Oh, okay. Tak sampai 1,000. Cerita buat konten sebelum. Saya dengan dia pun buat konten untuk HOMA tu sebulan. Lepas tu diorang nak konten, diorang akan kontak saya cakap, Wani buat macam ni, buat macam ni, buat video macam ni. Lepas tu hanya ada satu staff dia yang akan selalu ingatkan dia, Datuk bagilah duit ni, duit untuk Wani. Cakap. Lepas pada tu saya dapatlah duit dia bagi tangan untuk konten yang dia akan ambil. Dan paling tinggi yang saya dapat cuma 350. Wani, report polis apa ni Wani? Ni saya buat report polis ni untuk menjaga keamanan saya, keluarga saya. Sebab Apa yang direport tu? sebab yang petang yang diorang datang tu lah, datang marah-marah saya, tinggi-tinggi suara dengan saya sampai mak saya pun macam, mak saya baru baik daripada sakit. Jadi benda-benda macam tu saya takut mak saya sakit balik lah. Sebab kami pun bukan orang kaya yang nak duduk hospital 24 jam. Jadi saya buat report ni untuk keamanan diri saya dengan keluarga lah. Dia ada ukut ke Wani? Dia cakap, kalau awak macam ni, bayar balik 60,000 duit kami. Bos saya dia cakap, mana saya nak cakap 60,000, saya pun tak tahu 60,000 tu duit apa. Ugutan dari segi keselamatan ada? Keselamatan, tak ada. Cuma itulah yang dia cakap. Dia nak duit tu, duit pemudahan kepada dia. Tapi Wani rasa tak dia tak bagi duit tu sebab dia dah potong duit kos bedah tu. Ada Saya tak tak dia tahu. cakap macam tu? Saya tak tahu, dia tak cakap apa pun. Tahu tak berapa kos pembedahan? Saya tak tahu. Dan saya tak diberitahu berapa kos, apa itu ini, tak ada. Tadi Wani kata maruah keluarga Wani seperti dipijak kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Yelah, setiap konten yang apa dia orang buat kan, diorang akan Media sosial Wani, Instagram Wani. diorang akan tulis. Lepas tu netizen akan, kau ni itu ini, kau ni pemalas, kau ni tak buat itu ini, kau tak dengar cakap, orang dah tolong kau tak reti berterima kasih. Sebaliknya diorang tak tahu apa yang di belakang kamera. Diorang tak tahu. Diorang Apa yang menyebabkan Wani takut untuk bersuara sebelum tu? Kena ugut ke apa ke? tak, tapi saya terikat dengan kontrak. Dan bila kontrak dah dikoyak, saya rasa waktunya untuk saya bersuara. So Wani rasa diperbodohkan ke, dipergunakan ke untuk larikan produk tu? Rasa macam tu? Rasa sangat. Okey, saya nak jelaskan sikit dekat sini sebab dalam kontrak ni dia ada satu klausa, dia panggil klausa kerahsiaan. Klausa ni janji kerahsiaan.
Jadi pendapat kita lah, kalau orang biasa yang membaca ni, dia rasa dia tak berani nak cakap apa-apa. Jadi dia takut benda tu melanggar. Tapi mungkin sebabkan dia rasa dia terikat, tapi mungkin kata orang tu selaras jugalah dengan apa yang ada ni. Jadi ini yang saya katakan tadi, seperti dah dirancang awal. Dia dah suruh dirahsiakan perkara-perkara ini mengenai produk-produk ke, mengenai perjanjian kedutaan ni ke apa benda semua ni. Jadi dia dah ada benda-benda ni semua. Cuma pada bahagian Wani, sebabkan dia dah sign kontrak tu, jadi dia tak tahu, dia takut terlanggar apa-apa klausa. Itu sahajalah. Dalam konteks tu ada sebut tak berapa akan bayar, berapa ribu ke apa tak? Dia tak ada minta pampasan apa-apa kalau Tak ada figure apa-apa? berlaku pelanggaran ke apa, dia tak ada. Cuma kontrak ni dia lebih bias kepada pihak pertama lah. Maknanya kelebihan semua diberikan pada pihak pertama. Kelebihan semua diberikan pada pihak pertama. Sehingga kan dalam janji kerahsiaan ni pun tidak boleh untuk membuat laporan polis, tidak boleh melapor benda-benda berkaitan dengan pihak pertama. Ada di ni, ada dinyatakan dalam ni. Pihak kedua pada bila-bila masa akan bertindak dan atau mengeluarkan kenyataan bagi pihak syarikat tanpa kebenaran pihak pertama. Lepas tu tidak menyatakan melakukan apa-apa tindakan yang akan merugikan pihak pertama, membagikan usaha tindakan, menafikan setiap liability tanggungan, disengajakan atau tidak. Dia banyak larangan dia, pantang larang dia banyak dalam dia. Dia punya pengerah dia tu, pantang larang dia tu banyaklah kontrak. Which is pada saya itu adalah satu pelanggaran pada hak lah. Wani ada hak dia sebagai pihak kedua kan. Jadi dia bertentangan sendiri dengan kontrak tu sendiri. Dengan prinsip kontrak yang kita dokong selama ni. Okey, kalau diberi peluang nanti bersemuka dengan pihak sana, apa yang nak dicakap, apa yang nak minta tu Wani? Kalau boleh diperincikan tak apa? Boleh kalau nak bersemuka. Tapi saya nak bersemuka tanpa ada syarat. Maknanya tak boleh ada syarat itu, tak boleh ada syarat ini. Dan saya nak biar media pun ada. Tak nak ada yang tutup-tutup. Tak nak engkau ngaku je. Tak nak. Terbuka lah. Terbuka. So kalau boleh, Wani nak tuntut apa nanti kalau diberi peluang jumpa tu? Apa yang dijanjikan lah. Duit bulanan, Pampasan saya. pampasan awak sebagai duta. Ada figure ke papasan? Itulah kalau ada figure berapa dia pernah sebut. Pernah sebut tak jumlah? Ini buat masa ni figure tu kita bukan tak ada, tapi kita masih dalam pengiraan. Sejauh mana image dia sebagai duta tercemar, sebab dia ada media sosial. Wani ada media sosial dia sendiri. Jadi dekat dalam tu pun, media sosial tu pun rasanya akaun tu dah diambil semula kan. Yes. Dah diambil semula oleh pihak sana. Jadi semasa dalam kendalian beliau, akaun tu apa yang berlaku, beliau dicemur, dicerca, macam-macam lah. Kacang lupakan kulit, lupa daratan, apa lagi tak, pemotor, banyak, terlalu banyak. Jadi image dia dah sangat-sangat teruk lah di mata masyarakat, terutamanya masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu, orang-orang di kawasan kampung ni dia punya ukhuwah dia lain. Dia kenal je kan. Baling selipar ke rumah sebelah pun tahu siapa yang baling. Tengok selipar pun tahu selipar siapa. Dia macam tu. Dia punya rapat tu dia tahu. Kalau ada anggaran berapa papasan agak-agak? Kalau ada anggaran tu kita rasa boleh je kita minta dalam mungkin 6 angka ada, 6 angka. Tapi berapa 6 angka tu kita tak sebut lah. 6 angka tu tak adalah besar sangat lah. Jutaan Tak sampai jutaan. Jutaan dah 7. So surat tuntutan dah hantar pada pihak sana dah? Okey, dekat sini kita ada satu surat tuntutan yang mana kita dah pun hantar surat tuntutan tersebut. Kita dah hantar, kita dah serah pada kita punya utusan, pengutus kita. Kita dah serah pada dia, tak tahu bila akan sampai, tapi kita rasa akan sampai lah. Kita rasa akan sampai. Sebab banyak alamat dia, kalau kita buat selidik latar belakang syarikat pun alamat dia banyak, jadi ambil masa sikit. Kita tak tahu alamat mana satu yang betul. Terlalu banyak alamat. So far untuk bahagian legal ini saja. Tapi tuntutan ni bukan kita minta, kita nak saman. Ini sebahagian daripada prosedur. Kita nak sebolehnya sebenarnya kita nak tarik untuk pihak sana datang berbincang. Nak selesai cara baik dah kalau boleh. Kalau boleh lah. Biasanya macam mana pun kalau boleh lah kan.
ini pun penting juga sebab kita peguam bukan cik gaduh. Kita memang kita ikut undang-undang. Untuk menyelesaikan satu masalah. Kita menyelesaikan Tanpa masalah. membesarkan masalah. Kalau boleh lagi cepat lagi senang kan. Jadi Wani pun boleh Meneruskan kehidupan tu. meneruskan kehidupan macam biasa. Sebab dia dah tak tahan dengan keadaan dia di kampung, yang saya sendiri pergi ke sana atas selidik saya. So apa yang saya dapati, ada beberapa orang hubungi saya, dan saya cuba soal orang tu dan diorang cuba cakap, Wani dah kaya, kenapa lagi nak minta bantuan daripada saya? Saya cakap macam mana dia tahu Wani dah kaya sedangkan rumah masih terbengkalai macam tu, tanpa ada TV, ada sofa, lantai yang tak terurus, this and that. So bila saya explain dengan diorang apa yang terjadi pada Wani, adalah satu benda yang dia tidak dapat waktu dia berkhidmat, dan sekarang pun kira dia masih seorang duta kepada syarikat tersebut, tapi tidak ada apa-apa duit untuk tampungan bulanan dia, dan bil-bil dia semua tertunggak. Dan sekarang saya mewakili tim saya akan membantu sementara ni untuk menyelesaikan kes rumah-rumah dia di kampung. Okay, Wani sendiri ada alami depresi ke apa ke? Ada lah. Yang mula-mula netizen yang cakap yang bukan-bukan. Padahal dia dah tak tahu pun belakang kamera apa yang jadi. Saya luar hidup dengan keluarga, dia orang tak tahu. Sedikit sebanyak mendatangkan ketakutan juga cara yang betul-betul. Okay, kata-kata Wani kepada pihak sana. Saya harap bagi pihak sana tunaikanlah apa yang dijanjikan. Saya pun manusia. Dia pun pendatang. Okay. Itu je. Dan saya minta sangat pada pihak sana pulangkan saya punya medical check up untuk saya pergi balik dekat hospital tu. Rekod perubatan. Bagi pihak peguam pula mungkin boleh cakap apa-apa kepada pihak sana. Kita kalau boleh, bila dah ada perjanjian tu yang mana dalam lisan dia dah tak termasuk lah, sebab kita ikut apa yang dah tertulis. Jadi kita akan laksanakan apa yang dah tertulis. So kita akan kejarkan apa yang dah tertulis. Kalau dia kata dia nak tampung perbelanjaan harian, dan kita akan tuntut yang tu. Kalau dia nak kata bayar 3,000 sebulan, dan kita tuntut yang tu. Jadi itu pengiraan-pengiraan yang kita masih sedang buat sebenarnya, menurut perbelanjaan dia apa semua. Jadi sebab ada banyak yang tak jelas. Kontrak tu sendiri banyak tak jelas, dan ini memang akan memakan masa lah. Kalau kita bawa ke mahkamah pun, kita nak hujahkan di hadapan yang arif hakim, berkenaan dengan setiap klausa tu sendiri pun akan jadi ambil masa yang lama. Itu sajalah. Tapi apa-apa pun kita akan buat lah. Kita akan buat yang terbaik. Dalam notis tuntutan yang dihantar tu, bagi masa tempoh berapa lama pada pihak sana untuk jumpa dan berbincang? Kita ada bagi dekat sini, kalau mengikut tempoh masa daripada tarikh penerimaan, kita letak 7 hari. Dia tak cukup 7 hari, kita tahu. Tapi kita memang saja letak 7. Sebab kita pun tak tahu bila surat tu akan sampai. Jadi bila dia dah dapat, dia ada masa 7 hari lah untuk bagi respon. Sekiranya tak dapat apa respon, akan macam Kita mana? mungkin akan hantar notis yang kedua untuk lagi 7 hari atau 14 hari. Dan kita akan tengoklah sejauh mana kerjasama yang diberikan pihak sana. Sekiranya tak ada, dan kita terpaksalah ambil jalan terakhir yang ada lah. Itu saja, terpaksalah. Ke mahkamah lah, maksudnya terakhir tu. Ya, mungkin possibly kita akan ke sana lah. Tapi setakat ni tak tahu lagi, sebab ini baru the first letter of notice of demand, dan kita tunggu. Kita tak tahu respon kat sana macam mana. Kita tunggu lagi. Betul? Okay. Anything else yang perlu clarification? Sorry nak tanya sekali lagi. Okey. Ada disebut tak berapa lama Wani boleh menjadi sultan? Okey, saya belik juga. Saya tak nampak tempoh berapa lama masa tu. Dia tak nampak, dia tak jelaskan berapa lama. Tak jelaskan berapa lama. Dia tak ada jelaskan dekat sini berapa lama. Dia cuma cakap bermula daripada tarikh perjanjian ini ditandatangani sehingga ke suatu jangka masa seperti mana dalam bahagian 1 jadual pertama. Macam tu lah.
Itu saja. Dalam bahagian satu jadual tamu pun dia tak cakap bila. Tapi kalau ni dia letak sini 24 bulan lah, tapi dia ada kosong kat situ. Dia pun tak jelas. Jadi sama ada kita boleh tuntut untuk 24 bulan atau setahun saja setakat mana yang Wani berhasrat jadi duta dia, kita tengok macam mana. Betul saya kata dia pengiraan dia tu agak kompleks. Ada banyak benda fit. Itulah dia. Tak tetap lah. Dia tak tetap. Dekat jadual tu dia tak fit in. Specific time tak ada. Specific time tu tak ada.